Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar, saya harap semua dalam keadaan sihat dan jaga diri di musim pandemik ni. Jadi kita tidak boleh sekadar menunggu saja dan pembelajaran mesti diteruskan walaupun dengan secara online saja. Okey. Di sini saya akan tunjukkan macam mana nak edit tugasan. Jadi tugasan yang telah dihantar oleh kawan awak itu melalui email. Okey, saya dah ubah dia punya logo sini. Jadi logo ni letak logo AKM lah. Jadi kita tengok bahagian depan dulu Bahagian depan seperti lalu. Jadi kertas ni memang kertas putih lah. Tengok dia punya margin dia. Margin file, page setup, Microsoft Word, margin. Jadi margin sini kita tengok berapa kita nak. Jadi yang sini saya ambil atas, bawah, kiri kanan adalah 2 cm. 2 cm keliling. Jadi nampak penuh sikit lah. Jadi menjimatkan ruang. Jadi kalau banyak sangat, nampak macam membazir kat situ. Banyak space kosong. Kita boleh gunakan inci ataupun cm. cm metrik inci yang lagi besar. 2 cm lebih kurang 1 inci lah. Lebih kurang. Tekan OK. Okey, jadi yang ni semuanya di tengah. Dan tulisan ni nampak macam kecil. Jadi kita besarkan tulisan tu sesuai dengan muka depan. Kita letak sini 16. Lepas tu spacing dia, spacing antara baris tu baris, paragraf. Yang ni sepatutnya kosong lah ni, after spacing kan. Ni kosong, multiple, kita ambil double. Okey, double dan tekan OK. 16 sebab OK. Okey, yang ni jadi yang ni kita tambah kita sesuai. Contohnya yang ni kod subjek CED 2003, teori berpasangan elektrik. SED 2. Nama, letak nama kita sendiri. Muhammad bin Tolah. Dan nombor IC. Nombor kad pengenalan. Nombor KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 4. Nombor IC kita. Nombor pelajar yang ni lah. Nombor pelajar letak nombor pelajar kita semester 2. Nombor pengajar letaklah siapa pengajar awak tu. Tarikh hantar tugasan. Tarikh ni adalah tarikh maksimum. Jadi kalau dah siap awal boleh hantar awal pada ni. Okey, selesai bahagian depan. Okey, kita tengok bahagian muka surat 2 pula, isi kandungan. Isi kandungan ni kalau tengok seperti lalu macam tak siap. Tak siap maksudnya dibuat secara lebih kurang. Tak nampak dia punya dah siap situ. Dari segi spacing dia duduk sebelah kiri, tengok sini ya, spacing sebelah sini dengan sini. Yang ni tengok sebelah sini. Jadi dari segi format saya belum ubah apa-apa lagi. Kita ambil yang dah di email pada saya itu. Jadi kita kena tarik lah ni, kita betulkan balik, nampak kiri kanan tu sama banyak. Dan kita sesuaikan petak yang muka surat tu. Kalau besar sangat nak isi nombor je pun. Jadi kecilkan sikit. Macam tu. MS ataupun nak letak muka surat pun sini boleh type terus muka surat. MS mungkin yang tak faham apa-apa. Okey. Lepas tu kedudukan tulisan nampak di sebelah atas. Ni atas. Dia tak duduk tengah. Jadi kalau tengah lagi cantik nampak lah. Kalau kita enter lambat.
Enter boleh enter, tapi macam itu bukan cara yang betul lah. Enter boleh juga tapi lambat, leceh. Jadi kita cara senang, kita select semua sini, select semua sini, right click, set alignment, kita pergi pada align to center. Okey, center. Center dia akan pergi macam ni. Lepas tu kita nak yang sebelah sini center, sebelah sini center. Jadi tajuk tengah ni kita nak je ke belah kiri, select sekali lagi. Sekali lagi kita klik sini, sebelah kiri. Sebab dia bermula pada belah kiri. Okey, tengah. Jadi yang nombor 9, okey, hafal 10 nampak kecil. Kecil. Jadi kita kena betulkan lah, sebab kalau buat macam ni nampak macam tak siap. Jadi kita tak boleh enter, kita just tarik yang ni. Tarik ya. Kalau enter, kalau kita letak dekat belakang ni, kita enter, teks tu masih duduk ke hadapan. Kita enter pun masih tu. Kita kena enter 2 kali. Leceh. Boleh tapi bukan cara dia lah. Okey. Bukan jadi macam tu kan. Jadi kita yang macam tadi balik, kita undur macam tadi. Kita just tarik punya line ni ke bawah. Dia akan center sendiri. Okey. Dah siap. Jadi nampak kemas daripada tadi lah. Nampak kemas daripada tadi. Pendahuluan, keperluan. Ini dari segi isi kandungan ni saya tak check secara tu lagi lah. Saya tengok cara kita lalu dari segi format. Sebab kekemasan tu penting untuk orang baca kita punya tugasan. Seronok dia baca. Kalau kita buat lebih kurang tak nampak dia punya tengok pun dah serabut. Jadi kita benda tu kemas baru seronok untuk baca. Okey, muka surat 2. Surat 2 pendahuluan. Okey, pendahuluan kita ambil rapat ke atas ikut format yang ikut margin yang saya set tadi. Dan kita check dia punya spacing berapa. Okey, select semua. Format, paragraph. Okey, kita tengok. Sini spacing before kosong, after 8 point. Jadi sini kita kosongkan balik. Dan sini line spacing adalah 1.5. Okey, 1.5. Tekan OK. Nampak jarak kan? Jadi kalau spacing 1.5 ni nampak senang dibaca. Tak serabut, tak rapat sangat. Tak sakit mata. Dan kita justify. Justify maksudnya kita bagi penuh spacing muka surat ni. Macam ni lah. Kita klik je tu. Nampak di sini. Justify. Yang tadi macam ni. Macam berat sebelah. Berat sebelah kiri. Sebelah kanan nampak kosong banyak. Jadi kita penuhkan. Baru sedap baca. Okey. Lepas tu dari segi tulisan. Tulisan kita bold hanya bahasa Inggeris saja, ataupun yang bahasa Inggeris kita hanya italikkan dia. Bukan bold lah. Bukan bold, tapi italik. Sorry saya. Bahasa Inggeris dia kita kena italik je saja. Cuma tajuk yang kita bold. Tajuk kita bold. Okey. Jadilah link yang sini. Link. Remove link. Okey, itu dari segi format lah. Jadi selepas nombor 1 tu sampai bawah ni kosong. Nampak? Ni kosong. Jadi bila kosong macam ni macam membazir space ataupun membazir muka surat. Tiba-tiba muka surat 3 ada benda ni. Jadi kita penuhkan lah. Ini saya tak pasti orang yang buat ni pakai laptop ke ataupun pakai telefon. Jadi telefon ni sebenarnya tak sepatutnya pakai telefon sebab kemampuan dia terhad. Banyak benda dia kita tak boleh buat pakai telefon. Untuk emergency boleh lah, tapi benda tu memang tak boleh. Kita nak edit susah. Okey, nombor 2 kita naikkan ke atas. Naik ke atas. Nampak? Ini yang selepas edit
yang ni selepas edit Yang ni sebelum edit lagi. Nampak perbezaan dia. Jadi tulisan dia antara baris nampak rapat-rapat. Jadi kita selectkan balik tulisan semua tadi tu. Yang ni kalau tak boleh nak select macam ni, dia macam auto. Okey, select semua sekali. Kita buat macam tadi balik, format, paragraph. Sini kosong Kosong. Daripada single kita tukar kepada 1.5. Okey, baru ada jarak sikit antara baris. Lepas tu kita justify dia. Nampak kemas. Okey, senang je, bukan payah. Okey, kita pergi bawah lagi. Prinsip kendalian RCD. Okey, kita buat benda yang sama macam tadi. Kita buat benda yang sama. Okey, kita selectkan tempat yang kita nak edit tu. Dan kita ambil format. Paragraph. Before kosong, sini letak kosong. 1.5. Dan tekan OK. Justify. Okey, dah. Okey, pergi bawah lagi. Okey, kita jumpa gambar. Gambar ni macam tak berapa kemas. Nampak macam low resolution ataupun pecah. Dan gambar ni tak tahu apa yang nak disampaikan oleh gambar ni. Tak tahu apa yang nak disampaikan oleh gambar ni. Sebab tak ada caption ataupun keterangan mengenai gambar tu. Jadi gambar ni kalau kita nak nampak cantik, aku cerita buat gambar dulu Nak nampak cantik, gambar tu kena bagi sharp lah. Nak bagi sharp ataupun cari gambar yang sesuai dengan dia. Sekarang ni tengok daripada gambar tu, kita tengok daripada RCD pergi ke soket, dapat dia pergi pada mesin basuh. Lepas tu mesin basuh ni, lepas tu ada gambar orang kena renjatan. Tak tahu apa maksud dia. Jadi kita kena letak keterangan bawah tu. Contoh keterangan, perlunya ataupun setiap beban elektrik yang berbadan logam perlu pengalih bunyi. Macam tu okey sikit. Maknanya nampak apa yang nak diceritakan oleh gambar tu. Walaupun tengok gambar pun orang boleh agak macam-macam kan. Ini kalau daripada RCD, soket, pergi pada mesin basuh, lepas tu orang kena renjatan. Apa maksud dia? Jadi, maksudnya mesin basuh tu tak ada wayar bumi. Ataupun tak ada pembumian. Kita beritahu lah apa yang kita nak sampaikan pada tulisan ni. Okey. Lepas tu, kita sama balik teks. Dan tentang gambar tadi, gambar ni sebaiknya kita letak dalam petak lah, dalam kotak. Nak buat kotak, kita ambil table, insert table. Ambil satu-satu auto satu-satu jadi table tu. Kita just drag je gambar ni masuk dalam. Okey. Nampak border dia. Nampak kemas sikit. Ataupun kalau kita ada, kalau pandai software Photoshop lah. Photoshop lagi senang. Lagi cantik gambar tu. Contoh dia, kita copy gambar ni. Kita buka Photoshop. Pandai software Photoshop. New. Okey, create. Kalau dalam Photoshop kita dah tahu lah besar mana gambar tu. Okay, kecil je sebenarnya. Jadi sebab tu gambar tadi pecah. Jadi yang sesuai pada gambar ni adalah gambar ni maknanya 2 mm.
mm per cent pixel. Baru 250, kecil sangat. Jadi kalau kita nak, bila kita drag besar, dia akan pecah, nampak pecah lah. Jadi sebaik-baiknya kita kena cari gambar lain. Walau saya tahu ni gambar Google. Okey, nak letak border pada gambar tadi, pakai Photoshop, duplicate kan, ambil image, file, mana tak ingat. Okey, stroke. Ambil size dia dalam 5 ke, inside 5, nampak dah bunyi border kan. Okey, select A, copy, kita pergi balik pada ni tadi. Okey, dah dapat lah. Itu kalau pakai Photoshop lah. Jadi kalau nak belajar Photoshop dah cerita lain pula. Okey, jadi kita gunakan cara yang paling simple, letak dalam kotak. Dalam kotaknya table tadi. Okey, ni terbuang. Okey. Jadi keterangan pada gambar ni adalah perlu kerana ia menerangkan ataupun menceritakan apa yang kita nak sampaikan dengan gambar tu. Jadi tulisan pakai kecil kan, kalau tulisan besar nampak ada tajuk pula. Pembumian. Pembumi pada peralatan elektrik berbahan logam. Badan logam adalah perlu untuk penjatan elektrik kepada pengguna. Okey, yang ni tebang yang soal tadi kan. Sebab nampak macam tajuk. Okay. Jadi tajuk yang caption ataupun keterangan gambar tadi kita just italikkan je sebab nak bezakan. Okey, bila ada gambar lagi kita letak sebelah kiri. Kalau gambar ni duduk sebelah kiri, kita semuanya letak sebelah kiri. Jadi nampak benda tu seragam. Okey, lepas sebelah kiri dan yang penting satu saiz. Sekata saiz dia. Tak perlu besar, ada yang besar, ada kecil. Itu macam buat album apa bergambar pula, tak nak macam tu. Jadi kita buat satu format saja. Sebab kalau sebelah kiri semua sebelah kiri. Dan gambar tu mestilah kena ada caption ataupun keterangan mengenai gambar tu. Okey. Yang ni belum settle lagi dia punya tu ya. Okey, kita try ikut yang ni pula. Right click pada tulisan. Right click, kita pergi pada graf. Dia keluar benda sama kosong multiple, kita pergi pada 1/5. Okey. Nampak kemas sikit. Okey, yang ni gambar ni sama macam yang gambar kat atas. Okey, kita cuba buat balik gambar ni. Ambil table, insert table. Okey. Dan kita drag gambar ni dalam petak ni. Okey. Jadi gambar ni akan jadi macam ni lah. Okey, kita agak sama saiz, kita tengok yang atas lah. Yang atas ni punya border dia dari sini ke sini. Kita pun tarik lah. Okey. Nampak dah ada border. Ada border, lepas tu kita typekan keterangan mengenai gambar tu. Gambar yang kita buat tadi. Kita ambil gambar. Contoh dia kereta retas. Keratan rentas. Ini MCB ni, bukan LCD. Kereta rentas. Push button RCD. Okey. Jadi kita labelkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini ada untuk label tak?
Okey, ada. Nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa? Tas ICD. Kendalian arus. Lepas tu kita italikkan dia. Kalau benda tu nampak macam apa, kecil, kita besarkan sikit. Tapi jangan besar sangat. Sebab benda akan jadi pecah gambar tu. Okey, keterangan dia. Yang nombor 1 tu actuator lever atau toggle switch sebagai on dan off MCB selain pada tu digunakan untuk mengindikasi jika ini tak faham. Gunakan bahasa mudah. Okey, saya tak nak cerita tentang isi, nak cerita tentang format dulu. Isi kemudian, lepas ni. Sampai 8. Okey, kita tengok. Dia punya paragraf 08, masih lagi single lah. Kita ambil 1.5. Okey, lepas tu justify. Ini kalau listrik ni Indonesia ni. Indonesia listrik ni Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kalau dah copy macam tu, ubahlah. Janganlah pakai direct bahasa Indonesia. Aduh, tak rajin awak ni. Gunakan bahasa Malaysia, bahasa yang mudah dipahami. Contoh dia macam actuator lever ataupun toggle switch sebagai on dan off MCB. Selain itu, berguna untuk indikasi MCB selain posisi atau on dan off. Okey, tengok sini ya. Atas ni tajuk dia RCD, bawah ni MCB. Sebab saya cakap tadi. Ini macam MCB punya kelakar rentas. Kena confirm betul-betul. Ini MCB ke ataupun RCD? Ni. MCB ke RCD? Kena confirm betul-betul. Okey, saya tak nak cek tu ya. Jadi siapa yang berkenaan yang dapat tugasan RCD ni, sila semak balik. Okey, jangan pakai hantam je. Nampak sangat kita pakai rembat saja tanpa baca, tanpa semak. Okey, kita pergi pada teks seterusnya. Okey, macam tadi juga, right click, paragraph. Kita betulkan balik, yang ni daripada 8, kita jadikan kosong, multiple, kita jadikan 1.5. Okey, lepas tu, justify. Oh, penuh. Ini RCD, ni nampak sikit macam RCD. Okey, betul ke kena volta ni? Kena confirm semula. Jadi, semak tu betul. Di sini saya cuma nak betulkan format je. Okey, yang ni nampak macam besar. Jadi bila besar pecah, kita resizekan dia dengan sesuai. Jadi jangan tarik gambar tu. Kalau nak tarik pula, tarik yang bucu. Jangan tarik sini. Tarik bucu. Kalau tarik sini dia akan jadi macam tu. Nampak? Kalau tarik, dia tarik bucu. Bucu ni dia akan pergi semua lah. Ni. Kalau bucu dia akan gerak semua atas dan bawah. Boleh gambar tu tak jadi gemuk ataupun dia tak jadi panjang ke atas, lonjong kan. Okey, lepas tu insert table. Okey, drag gambar ni dalam table. Okey, tak drag ke dalam table. Tak gambar kat atas dekat mana tadi? Okey, dekat 9 lebih sikit. Okey, gambar ni kecilkan lagi. Okey. Jadi space ni antara, tengok atas sini, apa? Sini dengan sini. Nampak ke tengah? Jadi kita kena betulkan balik lah. Cara dia, selectkan sini. Sorry. Ini auto ni. Auto numbering. Sebab kita tak ada select kan. Auto. Nampak auto, tengok sini. Tulis select, kita akan jadi keluar sini. Auto. Buang auto dia. Jadi kita nak pergi ke sini.
Baru sama. Okey. Labelkan balik. Nombor 1 penyambung fasa, 1 penyambung fasa dan neutral. Confirm balik Penyambung fasa dan neutral. Mana satu? Nombor 1 fasa dan neutral. Nombor 1. Petunjuk. Lepas tu nombor 2 penyambung fasa neutral ke sambungan neutral ke sambungan pemutus letar kecil, penyambungan neutral pengguna. Okey, nombor 2. Nombor 3 switch reset. Mana nombor 3? Ni switch reset tadi kan. Dah label balik dah. Sampai seterusnya. Sampai siap. 4 sesentuh. 5 solenoid. Kena betulkan balik. Jangan nampak Indonesia. Kita ni bukan kat Indonesia. Dekat Malaysia. Gunakan bahasa Malaysia. Okey. Dan ni gambar semua sebelah kiri. Tulisan justify. Yang ni pun kita betulkan balik. Ni asal ni. Ada link nampak. Right click. Paragraph. Ni dah 1.2. Paragraph punya after tak sama ni. Kosong. Yang ni 1.5. Tekan OK. Kalau macam ni, kita nampak ada line kan. Line ni sebenarnya link ni. Link ni kita copy. Link kita copy dekat mana-mana website, blog ataupun kat internet. Memang kalau nak check kantor, lebih daripada kantor lagi ni. Okey, buatlah link tu. Link, klik kat link. Remove link. Select dulu. Right click, link. Mana pula ni? Okey. Ketika seterusnya pada muka surat bawah tu ada gambar. Gambar nampak tak gambar ni? Gambar ni dah nampak macam kena renjatan. Nampak? Ini kes tarik tepi ni, jadi ni nak penuhkan muka surat. Nak penuhkan muka surat. Okey, jadi kita yang tarik tepi. Tarik tepi dia akan jadi macam kena renjatan. Jadi macam ni. Tak antik lah. Kalau orang tu jadi gemuk. Okey. Kalau nak tarik, bucu macam ni. Tarik bucu. Dan letakkan dalam kotak. Berfungsi mengesan perusahaan arus hantar bawah. Macam ni. Jadi buat kotak, table, insert, table. Okey. Lepas tu ambil gambar, drag dalam table. Sudah. Macam ni. Ini gara-gara copy dekat internet ni macam ni. Cut. Paste. Nak cerita gambar ni kena buat klasik lah.
kemasan tentang gambar. Di bawah ni cerita LCD tadi ni. CD habiskan CD. Lepas tu cerita DB pula ni. Okey, litar pengesahan arus baki, butang ujian. Macam mana pula ni? Tiba-tiba keluar DB. Lepas tu atas LCD, keluar DB, lepas tu bawah ni LCD lagi. Kacau ni. Jadi tuan punya tanah kena repair lah. Jadi kalau tak boleh nak select 1, 2, 3, 1, 2 ni menunjukkan kita dah guna auto numbering. Jangan guna auto. Auto leceh. Tengok. Nombor 1, nombor 2 tak boleh nak select kan. Ni auto ni. Nampak. Auto numbering. Jadi kita buang auto numbering. Lepas tu betulkan balik dia punya jarak dia tu. Okey, nak betulkan semua banyak masa lah. Kita scroll bawah, tengok ah. Tengok bawah tu banyak ruang kosong. Jadi kita penuhkan balik. Kita edit. Naikkan. Ini betul gambar. Kalau boleh gambar, kalau macam ni gambar jangan copy semua lah. Kepekaan maksimum PAB. Apa PAB? Guna bahasa kita. Bahasa yang kita tahu, kita belajar keterangan. Gunakan bahasa standard. PAB ni pemutus arus baki, peranti arus baki, PAB. Atas ni LCD, bawah ni PAB. Jadi kartun bunyi dia. Ini page nombor 7 ni semua kosong. Semua kosong. Nombor 6 sikit. Kosong. Macam mana jadi kosong macam ni? Kaitan LCD dengan kilat. Benda ni boleh kait, tak ada masalah. Boleh kait LCD dengan kilat ni. Tapi ni cerita betul-betul lah. Simple sangat. Okay, select balik. Saya tak nak cerita tentang isi dia, saya cerita tentang layout dulu. Tentang format. Right click. Paragraph. Sini 8. Jadikan kosong. Multiple jadikan 1.5. Klik. OK. Baru cantik. Bawah ni dia punya English. Cantik pula dia buat. Atas sana dia buat bold. Contohnya. Jadi macam istilah ada yang English, ada yang tu kita kena tukar lah. Kena standardkan dia punya bahasa dia. Senang. Nampak sangat kita tak kita buat sendiri benda ni. Kita tak copy daripada orang lain. Okey, jadi yang ni kita masuk balik dalam kotak macam saya buat tadi, kotak table, insert table. Okey, lepas tu dragkan gambar tadi dalam kotak ni. Kecilkan kotak balik. Kecil kotak. Saiz dia 8 tadi. Apa tadi saiz? 8 lebih. Ini kosong ya. Jadi betulkan balik mana yang kosong. Betulkan balik mana kosong, jangan bagi kosong banyak sangat sini. Yang ni dia punya margin dah lain dah ni. Margin sepatutnya dengan margin ni kan. Ni margin. Jadi duduk sini. Betul kan? Betul kan? Dia letakkan caption bawah tu. Apa caption sesuai? Pembumian pada rumah kediaman. Pada rumah kediaman. Lepas tu
italikkan dia. Okey. Ini terlebih pula sini. Nampak? Jadi dia punya tak perlu buat point macam ni. Point macam ni macam nota dah ni. Kaedah pengujian menggunakan butang tekan trip. Terlalu simple hak punya cerita dia tu. Penceritaan terlalu simple. Buat betul. Jadi kita buat macam ni nampak macam lebih kurang melepaskan batuk di tangga hasil kerja dia. Tak berapa rajin. Bukan malas tapi tak berapa rajin. Pada masa banyak. Okey. Betulkan dia punya tu dia, margin dia. Dah banyak berterabur lah ni. Ni tab ni. Betulkan. Jangan gunakan dot macam ni. Dot ni kita bukan buat nota tu, kita buat tugasan. Jadi saya tak sanggup nak betulkan semua lah. Cuma saya nak tunjukkan macam mana nak repair benda ni. Okey, last sekali. Yang ni pun jadi kosong. Dia kosong, kita tarik naik atas. Yang sesuai, yang kemas. Nampak kemas lah. Nampak? Yang ni, line duduk sini. Jadi yang bawah ni sini pula. Nampak tak? Jadi benda tu macam berterabur tau. Jadi bila dah terabur macam ni, nak baca tak seronok. Dah tengok format, alamak. Jadi konsentrasi kita untuk baca punya isi kandungan ni terganggu dengan format yang berterabur ni. Terganggu dengan format yang berterabur ni. Jadi kena settlekan format dulu. Kejap tengah, kejap tepi, kejap okey ha. Tengok dia punya paragraf. Paragraf sini tak betul lagi. Multiple yang akan jadi 1.5. Oh cantik. Jadi selaraskan semua. Okey, yang ni betulkan. Saya tak nak tunjuk satu lah. Jenuh nanti kan. Betulkan. Nah ni. Yang ni kalau boleh benda ni boleh type. Buat type lah. Jangan screenshot macam ni. Nah ni. Tak rajin sangat nampaknya. Lepas tu screenshot pula sengit. Kalau pandai tentang gambar tak apa. Yang buat screenshot ni. Type. Benda boleh type. Okey. Kesimpulan. Tiba-tiba kesimpulan. Kesimpulan isi saya tak nak baca lagi. Saya tengok pada format dulu. Jadi page semua sekali baru 10 page. Sikit sangat. Baru 10 ni. 10 page. 10 per 11. Page yang ke-11 cuma je link rujukan. Kalau susun semua dalam 10 page je. Kalau susun semua. Aduh, macam mana lah. Sepuluh page je. Habis. 9. 10 page termasuk muka surat. Ini copy paste betul-betul lah ni. Betul-betul copy paste. Jadi tuan punya yang ni cuba betulkan. Buat cantik-cantik. Buat ayat yang bahasa Malaysia kalau tak grade A pun grade B pun okey dah. Saya tahu. Apa punya bahasa Malaysia tak apa bagus. Cuba. Jadi kalau kita banyakkan membaca, kita akan boleh improvekan kita punya bahasa penulisan. Rajinkan baca. Gambar betulkan balik. Ataupun cari gambar yang sesuai dengan dia.
sesuai. Kalau gambar yang ni tak sesuai ataupun tak sampai apa yang nak tersampaikan, cari gambar lain. Tulis kat Google. Kat Google berlambak gambar. Kat Google. Nak cari gambar. Contoh. Cari gambar tadi renjatan elektrik. Renjatan elektrik. Ambil dekat image. Berlambak gambar. Pilih je mana kita nak. Jadi kita boleh ambil gambar yang berbentuk grafik macam ni pun okey tak? Klik macam ni. Klik macam ni. Kita just right click je lah. Right click. Save image as. Save image as. Ambil kat desktop. Renjatan. Kita pun save sini. Dia ada dekat desktop gambar tu tadi. Ada kat desktop. Ni. Mari dah. Tak keluar. Tu ada situ. Kita pun masuk balik dekat ni kita punya tugasan. Boleh pilih gambar yang sesuai. Jadi kalau ambil gambar orang, kita jangan lupa bagi kredit dekat orang lah. Dekat siapa yang upload gambar tu. Kalau dekat Facebook, kita letak nama dia. Contohnya kita ambil kat galeri Mamat. Letaklah kredit gambar, kredit Mamat. Facebook ke ataupun dekat Google ke, blog ke mana-mana ke. Sebab itu bukan gambar kita, gambar orang. Okey. Apa lagi? Tentang gambar. Jadi saya boleh tunjukkan sampai setakat tu dululah mengenai format. Jadi isi kandungan dia saya akan cerita kemudian. Okey?